Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحبة، أحبكم في الله. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Ikhwatul iman, hari ini adalah 10 Zulhijjah. Nabi SAW menyebut tentang fadilat 10 Zulhijjah, dan Nabi menyebut tentang 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah. Dilipat gandakan pahala di dalam bulan ini. Ini adalah bulan di dalamnya terjadi peristiwa kurban, dan di dalamnya ditegakkan rukun Islam yang akhir, yaitu menunaikan ibadah haji. Seorang Muslim melalui perayaannya mengikut syariat Allah. Maka ikhwatul iman, kita memulakan Idul Adha ataupun Idul Fitri dengan kita melakukan salat Id. Alhamdulillah, ikhwatul iman, pada pagi ini kita boleh menegakkan sesuatu yang pernah disebut oleh Sa'id bin Musayyab sebagai suatu sunnah yang telah dilupakan dan ditinggalkan. Subhanallah. Iaitu melakukan salat Id di lapangan. Ikhwatul iman, di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menyebut tentang, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla fa awwalu shay'in nabda'u bihi as-salah summa yansarifu fayaqumu muqabilan nas والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. رواه البخاري. Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari salat Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla, ke kawasannya lapang. Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyatakan maksud kawasan lapang itu ialah daripada pintu Masjid Nabawi ke kawasan lapang itu jaraknya 1000 hasta. Tetapi sebahagian para ulama menyatakan maksud musalla itu ialah ke satu kawasan yang berhampiran dengan Baqi'. Dan ada beberapa tafsiran para ulama yang lain. Tetapi ala kulli halnya, Nabi meninggalkan Masjid Nabawi dan keluar ke tanah lapang.
Sedangkan kita mengetahui ikhwatul iman, sesudah Masjidil Haram, Masjid Nabawi lah tempat yang paling mulia dan tinggi dan banyak fadilat untuk beribadah. Baginda pernah menyebut, kalau kamu ini ingin melakukan pelayaran, ingin melakukan musafir, kalau perlu untuk safar itu kamu menghimpunkan wang, maka himpunlah untuk menziarahi 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Tetapi pada Idul Fitri dan Idul Adha, baginda meninggalkan Masjid Nabawi. Maka kata Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi menuju ke Al-Musalla. Ini dinamakan tempat kawasan lapang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam menyebut adalah tujuan Nabi keluar ke tanah lapang ialah untuk memberi keselesaan kepada kaum muslimin, supaya tidak berlaku sembahyang raya itu 2 kali. Imam Syafi'i menyebut di dalam kitabnya supaya salat Aid tidak dibuat 2 kali dalam masjid. Mungkin jemaah yang datang itu begitu banyak, menyebabkan yang di luar tidak dapat sembahyang. Apabila khatib menyampaikan khutbah, di belakang akan melakukan satu lagi sembahyang. Imam Syafi'i tidak mahu salat Aid demikian. Maka Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberi terjemahan kepada hadis ini. Telah diketahui daripada perbuatan Nabi, perbuatan para sahabat dan salafus salih, mereka meninggalkan masjid dan pergi ke Al-Musalla, kawasan lapang, supaya salat Aid tidak berlaku 2 kali di dalam masjid, dan supaya kaum muslimin mendapat keselesaan, dan supaya orang-orang yang dalam keuzuran mereka dapat menyaksikan salat Aid, dan supaya syiar Islam itu dapat dilihat di wilayah Islam, di dalam negara Islam, di dalam negeri orang-orang Islam. Tetapi kata Imam Syafi'i, sekiranya tanah itu basah ataupun berlaku hujan, lumpur, maka datanglah ke masjid. Janganlah kita mengotorkan pakaian dengan sembahyang di tempat-tempat yang berlumpur. Ala kulli halnya ikhwatul iman, di dalam hadis ini Abi Sa'id menyebut Nabi SAW meninggalkan Masjid Nabawi dan keluar ke kawasan lapang, seperti sekarang ini kita meninggalkan surau dan keluar ke tanah lapang. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah. Apabila Nabi sampai ke tanah lapang, perkara yang pertama Nabi lakukan ialah menunaikan salat Aid. Menunaikan salat Aid. Summa yansarifu. Kemudian setelah menunaikan salat Aid, Nabi terus menghadap kepada para jemaah. Fayaqumu muqabilan nasi. Nabi berhadapan dengan para jemaah. Wan nasu julusun ala sufufihim. Dan manusia berada di dalam safnya, tidak bergerak menghadap kepada Nabi. Faya'izuhum. Nabi memberi nasihat kepada para jemaah yang hadir. Wa yusihim. Memberi wasiat kepada mereka. Wa ya'murhum, memerintah mereka sekiranya ada perintah-perintah yang perlu dilakukan. Fa in kana yuridu an yaqta'a ba'than qata'ahu, sekiranya baginda ingin mengutuskan bala tentera, baginda akan mengarahkan bala tentera itu keluar daripada tanah lapang itu untuk melakukan peperangan. Au ya'mura bi syai'in amara bihi, ataupun Nabi ada beberapa perkara lain untuk disampaikan, maka ketika salat Aid itu, ketika menyampaikan khutbah, disitulah Nabi akan memberi penjelasan kepada kaum muslimin. Summa yansarifu, kemudian Nabi akan pulang ke rumah. Hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari. Ikhwatul iman, ada lagi satu hadis yang diriwayatkan juga daripada Imam Al-Bukhari, yaitu daripada Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib, dia menyatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma nabda'u fi yaumi hadha an nusalliya summa narji'a fananhara faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatuna. Yaitu Al-Bara' bin Azib menceritakan,
perkara yang awal, Nabi menyatakan perkara yang awal yang akan kami lakukan pada hari ini, pada hari raya ini, di tanah lapang ini, ialah kami akan menunaikan salat. Nabi akan menunaikan salat. Summa narji', selepas selesai menunaikan salat Aidul Adha, Nabi akan pulang ke rumah. Untuk apa? Fananhara, untuk melakukan kurban, untuk melakukan nahar, untuk melakukan kurban. Quran menyatakan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah memberi kepada kamu al-kautsar, nahrun, satu sungai di dalam syurga Allah. Maka fasalli, sembahyanglah kamu, wanhar, dan naharlah, melakukan ibadah kurban. Maka hari raya Aidul Adha dinamakan dengan hari nahar, hari kita menyembelih unta, menyembelih binatang-binatang daripada lembu, daripada unta, daripada kibash, daripada kambing-kambing, dipersilakan kita berkorban. Nabi menyatakan sesiapa yang hadir menunaikan salat Aid bersama kami di kawasan tanah lapang ini, kemudian dia pulang ke rumah melakukan nahar, Nabi menyatakan faman fa'ala dhalik, sesiapa yang melakukan demikian, faqad asaba sunnatuna, maka dia telah menunaikan sunnah kami. Subhanallah, subhanallah. Hadis ini juga adalah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari. Artinya ikhwatul iman, dengan kita menunaikan salat di kawasan ini, kita tidak melakukan ajaran baru. Ini adalah daripada sunnah Nabi, tetapi sunnah yang telah dilupakan. Subhanallah. Seperti kata Sa'id Al-Musayyab, ada orang datang kepada Sa'id Al-Musayyab, seorang tabi'in yang terkenal, iaitu tentang orang yang terlibat dengan ibadah kurban. Daripada 1 Zulhijjah, sesiapa yang ada binatang untuk disembelihkan pada 10 Zulhijjah, apabila masuk 1 Zulhijjah, maka Nabi mengajak dia sunnah jangan bercukur apa-apa yang ada di badan, daripada rambut, daripada bulu-bulu, jangan cukur sampailah 10 Zulhijjah. Kalau dia nak cukur pun setelah menunaikan salat Aid, maka dia cukurlah. Ada seorang yang datang sebelum 10 Zulhijjah, dia telah cukur, dan orang melihat dia melakukan cukur itu, dia potong rambut, sedangkan dia orang yang ingin melakukan korban. Maka orang datang kepada Sa'id Al-Musayyab, bertanya pada Sa'id Al-Musayyab, wahai Tuan Syekh, sahabat kita telah bercukur sebelum 10 Zulhijjah, sedangkan dia ada binatang untuk disembelih. Sa'id bin Musayyab menyatakan, sesungguhnya inilah satu sunnah yang ditinggalkan dan dilupakan orang. Subhanallah. Mungkin kita baru dengar, dan mungkin di kalangan tuan-tuan guru kita juga yang tidak pernah membuka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mereka juga menyatakan ini benda baru. Subhanallah. Kalau ditanya pada tuan-tuan guru yang tidak pernah melihat Sahih Bukhari dan Muslim, mereka menyatakan, saya tidak pernah mendengar bahawa orang korban tak boleh bercukur itu, tak boleh bercukur ini. Subhanallah. Suatu sunnah yang telah ditinggalkan sehingga tuan guru pun merasakan itu bukan daripada sunnah Nabi. Subhanallah. Demikianlah keadaannya menunaikan salat di kawasan lapang ini. Ini bukan benda bid'ah, ini bukan ajaran sesat, ini adalah daripada sunnah. Ini daripada sunnah Nabi, supaya kaum muslimin mendapat keselesaan. Subhanallah. Ikhwatul iman, saya membacakan hadis-hadis demikian untuk menyatakan kepada antum bahawa sembahyang kita tahun ini di Padang adalah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak perlu dibimbangkan, tak perlu dibimbangkan. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita berada di sini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ikhwatul iman, memberi suatu penjelasan di dalam kitab dia, iaitu kitab Al-Um, berkenaan dengan perkara ini. Kata Imam Syafi'i, sekiranya kita berada di Masjidil Haram, di Masjidil Haram, maka janganlah keluar meninggalkan Masjidil Haram untuk ke tanah lapang menunaikan salat Aid. Ini kerana Masjidil Haram itu sendiri adalah tanah lapang. Ini adalah kerana Quran menyebut kepada kita tentang
wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bahawa kerangka tapak untuk sembahyangnya awal yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihi salam adalah tapak sembahyang dalam Masjidil Haram. Maka berada dalam Masjidil Haram berada di kawasan yang paling afdal. Maka tidak perlulah meninggalkan Masjidil Haram. Adapun selain daripada Masjidil Haram adalah dibuat selepas itu. Hatta Masjid Nabawi sekalipun ditinggalkan fadilatnya untuk keluar ke kawasan lapang menunaikan salat Aid. Mungkin ada orang nanti tanya kepada antum, engkau telah menunaikan sembahyang Aid di tanah lapang, bagaimana orang di Mekah? Mereka sembahyang di Masjidil Haram, mereka tak ikut sunnah kah? Adakah mereka kena meninggalkan Masjidil Haram? Jelaskan kepada mereka, kalau tuan ada kitab Al-Um, bacalah kitab itu. Bacalah kitab itu. Di situ imam kita, Imamuna Asy-Syafi'i, dan mazhab kita ini, mazhabuna ini telah menyebut tentang perbezaan Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah kita menegakkan satu sunnah yang akbar. Ikhwatul iman. Perkara yang kedua ingin saya sampaikan kepada antum, iaitu ialah bahawa di antaranya golongan-golongan yang keuzuran, mereka tidak dapat menunaikan salat Aid kerana ada halangan-halangan agama, mereka tetap diminta untuk datang ke kawasan ini untuk melihat bagaimana salat dilakukan. Maka Nabi menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Nasa'i, Nabi menyatakan, inna nakhtu faman ahabba minkum ayyajlis falyajlis. Kami nak menyampaikan khutbah, sesiapanya ingin duduk dan mendengar, dia boleh duduk dan mendengar. Faman ahabba minkum ayyazhab, siapa daripada kamu ingin meninggalkan tempat ini, falyazhabu, dia boleh pergi. Tidak ada paksaan. Tetapi ketika salat didirikan, yang sembahyang, yang tidak sembahyang berada di tempat yang sama. Ini dibahas oleh para ulama. Kenapa? Kerana inilah waktunya Allah menurunkan keampunan dan rahmatnya. Orang-orang yang ukuf di Arafah, mereka sedang melakukan, dikatakan melontak di Jumratul Aqabah. Nanti menjelang waktu duha, mereka akan melontak di Jumratul Aqabah. Mereka sedang bercukur dan mereka boleh menanggalkan tahlul awal, mereka boleh menanggalkan pakaian-pakaian, larangan-larangan itu. Mereka boleh melakukan pada pagi ini. Di sana mendapat keampunan dan di sini mendapat keampunan, maka peristiwa diampun itu mesti disaksikan oleh seluruh kaum muslimin, baik boleh salat ataupun tidak salat. Hatta orang keuzuran, afdal kita bawa dia datang untuk menunaikan salat, untuk hadir di tempat salat walaupun dia tak mampu menunaikan salat. Subhanallah. Itulah tujuan kita memanggil kaum muslimin turun di kawasan ini untuk memenuhi dan menyaksikan peristiwa yang besar ini. Ikhwatul iman. Perkara yang ketiga ingin saya jelaskannya ialah, apabila Nabi menyampaikan khutbah hari raya, sifat khutbah hari raya Nabi tidak sama dengan sifat khutbah Jumaat. Walaupun ada para ulama menyamakan khutbah raya dengan khutbah Jumaat, di antaranya Imam Syafi'i. Tetapi di dalam hadis kita menyebut, kita melihat di dalam hadis Bukhari tadi, sifat khutbah raya sekadar memberi wa'iz, sedikit peringatan. Dan Nabi tidak melakukan dua khutbah macam hari Jumaat, baca khutbah pertama, lepas tu ada kerusi, duduk, kemudian bangkit dan khutbah lagi. Itu Nabi tidak buat pada salat Aid, kerana salat Aid hanya sekadar wa'iz, beri peringatan. Di dalam hadis Imam Al-Bukhari menyebut, di antara golongan Nabi beri peringatan adalah golongan wanita. Nabi berpesan kepada wanita yang keluar datang salat Aid supaya mereka memelihara rumah tangga mereka, menjaga kehormatan diri mereka dan melakukan ketaatan kepada suami pada perkara yang ma'ruf, yang tidak bercanggah dengan perintah Allah. Dan Nabi menyatakan, wahai para wanita, perbanyakkanlah kamu istighfar dan bersedekah kepada Allah, kerana sedekah itu boleh menjadi dinding daripada azab neraka Allah. Dan kita pun pada pagi ini akan menunaikan sifat khutbah yang sama. Setelah saya berucap ini, kita membaca doa dan selesailah. Kerana itu belakang ni tidak ada kerusi. Tidak ada kerusi di belakang, supaya tidak payah duduk. Tetapi kalau orang menyampaikan khutbah di masjid, mereka melakukan dua khutbah, itu tidak kita halang. Kita tidak perlu halang dan kita bukan hak kita untuk menghalang. Cuma pada kita menegakkan sunnah Nabi. Dan juga ikhwan,
pada hari raya ini Nabi menyampaikan khutbah tidak di atas mimbar. Tidak di atas mimbar. Ini disebut di dalam hadis Imam Bukhari, dan para ulama menyebut perkara ini sama ada Uthman ataupun Marwan bin Hakam, orang yang pertama melakukan khutbah dengan mimbar pada salat Aid. Di dalam Fathul Bari disebut tentang Marwan bin Hakam, dan Ibnu Hajar juga membawa riwayat Uthman pernah melakukan sekali dan kemudiannya dihidup balik oleh Marwan bin Hakam. Ala kulli halnya Nabi sendiri berkhutbah tidak pakai mimbar. Adapun ini orang tak panggil mimbar. Ini sekadar nak letak kertas saja. Pasal ustaz bukan hafiz nak apa semua hadis, tidak. Ini adalah urusan syekh kita. Alhamdulillah ikhwatul iman. Alhamdulillah. Ini khutbah disampaikan dalam keadaan bersantai. Adapun khutbah Jumaat, Nabi sampaikan dengan matanya merah. Ihmarrat ainahu, matanya merah. Suaranya tinggi, wa ala sautuhu, suaranya tinggi, seakan-akan seorang panglima memberi arahan kepada jaishnya, bala tenteranya untuk berperang. Tetapi adapun khutbah hari raya, Nabi bersantai. Matanya tidak merah, bersantai. Karena itu kita salat raya pakai kipas, padang pasir mana ada ni semua. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah ikhwatul iman, kita telah menegakkan satu sunnah. Dan selepas ini kita baca khutbah yang ringkas ini, kita akan berdoa kepada kaum muslimin dan bersurailah kita. Kita jangan terkejut kenapa baca khutbah satu hari ini. Memang ini sunnah. Tanpa kita menyatakan apa-apa kepada orang yang sembahyang raya di masjid, tanpa kita menyatakan apa-apa, orang membaca khutbah dua kali, itu hak mereka. Mereka beramallah dengan ilmunya mereka yakin. Manakala kita beramal dengan apa yang kita yakin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, perkara yang akhir ingin saya sampaikannya ialah bahawa hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Kerana hari raya jatuh pada hari Jumaat. Ini sangat istimewa. Sangat istimewa. Kenapa? Kerana menjadi perbahasan para ulama. Kerana saat lagi ada sembahyang Jumaat. Saat lagi pukul 1 ada sembahyang Jumaat. Maka para ulama menghimpunkan hadis, di antaranya hadis Abi Daud, di antaranya hadis Imam An-Nasai, menyebut tentang Nabi menyebut kalau raya itu jatuh pada hari Jumaat, sesiapa yang datang solat hari raya, maka dia diberi rukhsah, keringanan untuk tidak salat Jumaat. Subhanallah. Ini pun bukan ajaran sesat dan bukan ajaran Wahabi. Tidak. Ini daripada sunnah Nabi. Subhanallah. Ini daripada sunnah Nabi. Perlu dijelaskan. Nanti kalaulah antum tak pergi sembahyang Jumaat dengan telah menunaikan salat Aid ini, mungkin orang nanti kata, ni apa ni? Ni belajar mana ni? Kita menyatakan ini daripada hadis Abi Daud, daripada hadis An-Nasai. Para ulama berbincang panjang tentang hari raya kalau jatuh pada hari Jumaat kepada 3 pandangan yang benar. Satu daripada 3 ini persilalah untuk amal, dan tak perlu kita menyatakan siapa salah siapa benar. Satu daripada 3 ini kesemuanya boleh amal. Boleh amal. Yang pertama apa dia? Yang pertama, bagi orang yang datang salat hari raya, yang raya itu jatuh pada hari Jumaat, dengan dia salat hari raya, baik laki-laki ataupun perempuan, dia tidak bukan kata tak perlu lah, dia diberi keringanan untuk tidak salat Jumaat dan tidak salat Zuhur. Dia hanya salat Asar sahaja. Oh, nampak macam berbahaya bunyinya, tetapi tidak berbahaya. Ini daripada hadis-hadis yang kita ambil. Ini satu pandangan. Tetapi dengan syarat dia datang salat Aid. Tapi kalau dia tak datang salat Aid, tiba-tiba jemaat dia tak mau pergi, yang ni tak boleh, dia kena bagi pelepahnya. Dia mesti datang salat Aid. Dengan datang salat Aid, dia boleh untuk tidak keluar salat Jumaat dan salat Zuhur. Maknanya saat lagi masuk Asar baru dia sembahyang Asar, baik laki-laki dan perempuan. Habis masuk Asar nak buat apa? Tak buat apa, makan daging korbanlah. Bersantai-santailah di rumah. Habis tak dosa ke? Tak dosa, ada hadis. Mana boleh benda ada hadis berdosa? Awak mangkang sangat. Benda ada hadis tak boleh berdosa. Dan Nabi tak ajar ajaran sesat. Itu satu pandangan. Adapun pandangan yang kedua, saya sebut dulu. Pandangan yang kedua, apa dia? Iaitu bagi orang yang menunaikan salat Aid
Kalau dia nak keluar solat jemaat pun boleh, tidak ada hal. Aid pun dia buat, jemaat pun dia buat, dia dapat 2 pahala. Di antaranya ini Imam Syafi'i suka demikian, dengan dia menyatakan sesiapa yang keluar solat Aid kemudian dia nak pergi sembahyang Jumaat, boleh. Dia boleh macam mana? Dia boleh melambatkan sikit sembahyang raya, kan dekat waktu sembahyang raya dengan waktu Jumaat dekat. Dengan berkhutbah raya, dia boleh tidak berkhutbah Jumaat dah. Jumaat hanya sembahyang saja. Subhanallah. Ini mungkin negeri-negeri yang 2-3 musim yang jarak waktu pagi dengan waktu zuhur itu begitu dekat. Maka mereka boleh sembahyang raya, telah ada khutbah raya, saat lagi Jumaat tak payah baca khutbah, pergi sembahyang aja, boleh. Tapi yang saya nak tekannya, kalau saat lagi siapa nak pergi sembahyang raya, dah sembahyang raya nak pergi sembahyang jemaat, dipersilakan, boleh, tidak ada halangan, tidak ada halangan. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, sesiapa yang datang sembahyang raya kemudian dia tidak pergi sembahyang jemaat, boleh, tetapi dia buat zuhur di rumah. Ini pandangan yang ketiga. Ini di antara pandangan yang diperkuatkan oleh Imam Ahmad di dalam mazhab Imam Ahmad. Tegakkan sembahyang zuhur di rumah, Jumaat tak payah pergi, tapi dengan syarat dia datang sembahyang Aid. Kalau Aid dia tak mai, Jumaat dia kena pergi. Ini satu daripada 1, 2, 3 ini kita boleh amal yang mana-mana yang kita rasa begitu jelas dalilnya, begitu benar penjelasannya, silakan. Jangan satu daripada 3 menuduh siapa salah siapa benar, tidak boleh. Kerana ada hadis Nabi menyebut aku nak keluar Jumaat. Dan ada hadis menyatakan setelah aku sembahyang raya aku tidak akan keluar, melainkan aku keluar waktu asar sahaja. Subhanallah. Adapun kita tahun-tahun yang dah lalu, raya pun buat, jemaah pun buat, lohak pun buat, 3-3 kita balun. Subhanallah. Maka apa salahnya tahun ni kita beramal satu daripada 3, iaitu apa dia? Setelah kita salat Aid, hari ni kita tak keluar salat jemaat, dan lohak pun kita tak buat, boleh. Kalau duduk di rumah rasa macam alamak, jemaah pun tak buat, lohak pun tak buat, rasa macam jual dadah pula, sembayanglah lohak. Tenangkan hati, tenangkan hati. Beramallah satu daripada 3 yang menenangkan hati. Maka satu daripada 3 ini masih perbahasan di bawah bumbung Ahlus Sunnah, imam-imam sunnah. Maka tak perlu satu menyalahkan yang satu. Maka tahun ini ikhwatul iman, tahun ini kita telah menegakkan satu sunnah Nabi, satu sunnah Nabi. Sembayang di sini, subhanallah, bersama dengan syekh kita jadi imam, alhamdulillah. Kemudian kita akan pulang, kita akan datang balik saat lagi untuk melakukan ibadah kurban. 6 ekor lembu duk tengok kita untuk melakukan kurban. Kemudian kita korban-korban dekat-dekat. Syukran ya syekh. Panah, khatib tak kena ni, semua dia pusing ke sana. Jadi khatib dapat pahala sunnah, hampa tak dapat apa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ikhwatul iman, kita telah menegakkan sunnah Nabi. Selepas ini kalau antum mungkin orang bertanya bagaimana antum salat raya, antum jelaskan seperti yang kita jelaskan pada pagi ini, tidak perlu ada sebarang keraguan. Kita telah menegakkan sunnah Nabi. Dan lagi satu, selepas daripada sembahyang raya, Nabi tidak melakukan salat duha. Sembahyang raya ni yang begini, dia boleh ganti sembahyang jemaat, takkan sembahyang duha tak boleh ganti. Jadi lepas sembahyang ni dengan sembahyang raya tu dia dah mencukupi sembahyang duha, sembahyang semua. Kalau nak sembahyang juga, saat lagi je ada sembahyang Jumaat kalau nak pi. Kalau tak pi, duduk makan daging korban, asar, sembahyang. Subhanallah. Kita sampaikan khutbah pada hari ini ikhwatul iman untuk menjelaskan perkara-perkara itu supaya tidak ada sebarang keraguan dan kekeliruan. Orang yang masuk masjid, itu tahiyat. Tahiyat itu ada. Tahiyat ada walaupun pada waktu yang dikatakan ditegah sembahyang sekalipun. Tahiyat yang tidak ada larangan. Masuk masjid tahiyat. Tapi untuk duha tak perlu buat, cukuplah dengan sembahyang
sembahyang raya ini, ikhwatul iman. Cukuplah, kerana Nabi pun menyampaikan khutbah yang pendek, tak perlu saya panjang-panjang. Nanti dia khilafus sunnah. Nabi panjangkan sembahyang dia, pendekkan khutbah dia. Cukup, cakap tu cukup. Bila antum semua dah faham, bagus. Sekali lagi kalau diteruskan khutbah tak faham terus, susah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat menyambut Aidul Kurban, selamat berkurban, selamat menegakkan sunnah Nabi yang telah dilupakan oleh orang. Mudah-mudahan tahun akan datang dapat ditegakkan seperti ini lagi. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberi bantuan kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan jazak kepada Syekh kita, kepada Ustaz Hasan di atas imam dan kita, dan juga kepada Ustaz Hasan atas khutbah yang disampaikan. Cuma izinkan saya mengulangi sedikit masa tuan-tuan. Jadi sekejap lagi kita jemput kepada semua yang hadir untuk jemaah raya kami pada pagi ini, makan ala kadar.